Amin. Amin. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian. Wah, mana ya yang nak masuk ni? Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang apa dah? Siapa ingat lagi? Minggu lepas kita belajar tentang apa? Okey. MD. Terbaik Tuan Jamal. Kita belajar tentang MD, masuk dan So, dengan ya betul. Alhamdulillah. Jadi untuk itu kita buat latihan muka surat apa? Latihan muka surat 7 kan? Latihan muka surat 11 lah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuklah kepada lagi dua bunyi lah. Iaitu nun mati bertemu mim bersabdu. Dengan tanwin bertemu mim sabdu, nun mati bertemu nun. Dengan tanwin bertemu nun. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita jumpa huruf nun mati, kita tengok contoh pada ayat ni lah. Okey. Jadi bila kita jumpa nun mati, tuan-tuan dan puan-puan, dia pasti akan ada hukum yang berlaku. Ini hukum nun mati dengan tanwin ni, tuan-tuan dan puan. Memang hukum yang paling utama lah dalam Al-Quran. Jadi kita kena tahu. Jadi bila nun mati bertemu dengan mim, kita belajar minggu lepas, maksud dia MD. MD tu apa? masuk dengan Mantap. Memang MD tu maksud dia masuk dan dengung. Maknanya kita masukkan bunyi N tu, masukkan bunyi N tu dalam huruf mim. Bila kita masukkan, kita abaikan je lah bunyinya. Itu je sebenarnya. Jadi bacaan dia akan jadi Amman. Amman. Sama juga. Tengok dekat sebelah ni. Bila dalam Al-Quran, kita je nun mati, kita tengok huruf sebelah kiri dia. Dalam Al-Quran, bila jumpa nun mati ataupun tanwin, kena tengok huruf sebelah dia. Memang tak boleh lari lagi lah, tuan-tuan dan puan. Bila kita jumpa nun mati, kita kena tengok huruf sebelah kiri dia. Jadi dekat huruf sebelah kiri dia huruf mim. Jadi huruf mim maksud dia masuk dengung. Jadi bila kita baca jangan kita sebut N tu. Kita terus je baca macam nun tu tak ada pun. Jadi bacaan dia akan jadi mim makhisin. Baca mim makhisin. Memahishil. Sin. Sin tebal huruf sad. Okey, seterusnya sama juga tuan-tuan dan puan. Bila kita baca Al-Quran, antara benda yang kita kena tengok, yang 5 perkara asas tu lah. Huruf, baris, makhraj, apa semua tu mati. Tapi sekarang kita dah masuk ke level tajwid dah. Maknanya 5 perkara asas tu kita bukan tak perlu tengok. Tapi kita tengok je kita dah boleh tahu dah huruf apa tu. Jadi sekarang ni bukan masa untuk kita tengok yang 5 perkara asas tu. Sekarang ni masanya kita cari nun mati dalam Al-Quran. Nun mati bertemu dengan mim, maknanya tulis dalam mulut tu. Masuk, dengung. Supaya tuan-tuan dan perempuan tahulah kat mana kita nak tengok ni. Jadi jom. Okey, jadi ikut saya baca. Nakum ma'akum. Nakum ma'akum. Baik. Ni baru masuk ni. Puan Zahari dengan Puan Zakiyah ni. Lambat masuk ni. Tak respon. MasyaAllah. Okey. Jadi ikut saya sekali saya baca. Nakum ma'akum. Nakum ma'akum. Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey. Jadi tengok pula pada ayat seterusnya. Sama juga. Ni untuk yang baru datang tadi. Baru datang ni lah.
Sama juga setiap kali kita baca Al-Quran, ingat baik-baik. Setiap kali kita baca Al-Quran, kita kena, bila kita nampak je nun mati, kita kena tengok huruf sebelah kiri dia tu. Memang tak boleh lagi. Bila kita nampak nun mati je dalam Al-Quran, kena tengok huruf sebelah kiri tu. Sebab kita nak tahu hukum apa yang berlaku. Jadi nun mati bertemu dengan mim. Apa hukumnya, Puan Zakiah? Saya Tuan Zahari dah. Apa hukumnya Tuan Zahari? Ikhfa kot. Ikhfa. Bukan yang kita dah belajar minggu lepas. Bukan ikhfa, bukan idgham. Jangan fikirkan nama-nama complicated tu. Ingat je saya cakap. Nun mati bertemu mim. Formula dia M di masuk dan dengung. Sebenarnya sama juga. Dalam bahasa Arab, nama dia idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah tu maksud dia apa? Idgham memasukkan ma'al bersama gunnah dengung. Memasukkan bersama dengung. Sama je maksud dia. Yang penting kita faham kena buat apa. Tak perlu kita nak sebut nama gempak-gempak tu. Idgham ma'al gunnah, idgham bil gunnah. Nak tunjukkan kawan-kawan kan. Aku tahu nama tajwid tu, tak payah. Kita hanya perlu ingat apa fungsinya. Jadi lagi sekali saya ulang. Bila nun mati bertemu mim, kita kena masuk dan kita kena dengungkan huruf selepasnya. Masukkan huruf nun ni ke dalam huruf seterusnya. Dan kita dengungkan dia. Ini bacaan dia akan jadi mim mam. Mim mam. Macam tu bunyi dia. Yang ni pun jangan lupa dengung. Sebab wajib dengung mim bersabdu. Jadi lagi sekali bacaan dia mim mim mam mana ikut. Mimmana. Jangan lupa ada 2 kali dengung tu. Mim mam mana Mimmana. Cantik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sama jugalah. Nak saya ulang 2-3 kali. Cari nun mati. Tengok urus sebelah. Tuliskan formula di bawah. Ikut saya baca. Mimma malakat. Mimma malakat. Jangan lupa keluarkan angin. Tak mati tu. Mimma malakat. Mimma malakat. Alhamdulillah. Seterusnya sama jugalah. Nun bertemu mim. Masuk dengung. Jadi bacaan dia akan jadi mimma'in. Mimma'in. Okey, alhamdulillah. Jadi sama jugalah. Untuk nun pun sama jugalah. Yang ni apa saya sikit nun. Sekarang ni saya nak tengok pula, tuan-tuan dan perempuan tengok pula dekat tanwin. Tanwin pun sama juga tuan-tuan dan perempuan. Sebab nun mati, hukum nun mati ni sebenarnya susah jugalah. Cuma ramai yang tak terlepas pandang. Tapi kalau tanwin ni, ramai yang terlepas pandang. Maknanya dia baca macam ni lah. Bisultanin, nin, mubi, salah. Kena ingat, bila berjumpa dengan huruf tanwin, sama juga macam nun tadi tu. Dalam Al-Quran, bila kita baca, bila kita nampak tanwin ataupun nun mati, memang kita kena tengok huruf sebelah mana tuan-tuan dan puan? Sebelah kiri. Sebelah kiri dia. Mantap Tuan Zahari. Alhamdulillah. Jadi kita tengok huruf sebelah kiri dia huruf mim. Dah berbuih mulut saya cakap. Nun bertemu mim. Hukumnya masuk dengung. Sama juga cari lagi. Ada lagi ni. Tanwin bertemu fa. Apa hukumnya?
Terpinga-pinga lah tuan-tuan dan puan sebab tak belajar lagi. Ni tak apa, ni KIV. Tapi formulanya dengung sama. Tapi kita tak belajar lagi lah. Tak apa, relax-relax dulu. So, tapi sama lah juga konsepnya. Kita kena tengok tanwin. Jumpa je tanwin dalam Al-Quran. Terus tengok urus sebelah kiri. Lepas tu kena tengok apa hukum yang berlaku. Sama juga. Jumpa tanwin. Tengok terus urus sebelah kiri. Jangan tengok alif. Sebab apa jangan tengok alif? Sebab huruf tanwin berbaris atas. Kadang-kala dia ditemani alif. Ni saya pernah terangkan sebelum ni. Huruf tanwin berbaris atas. Kadang-kala dia akan ditemani alif. Tapi alif ni boleh kata dikira sebahagian daripada diri dia lah. Sebab dia ada hukum yang berlaku kat situ. Yang kita belajar sebelum ni. Tapi saya tak nak cakap pasal tu. Saya nak cakap pasal tanwin ni dia bertemu dengan mim. Bila tanwin bertemu dengan mim, maka formula dia adalah masuk dengung. Jadi ikut saya baca. Bisultanim mubinin fatham mubina. Bisultanin Mubin Bitahum Fatham Mubina. Mubina. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi sepatutnya ni kita potong dua sebenarnya. Sebab kita tak belajar lagi lah. Okey, jadi lagi sekali. Terus saya baca. Jadi andai kata kita berhenti kat sini. Baru kita boleh sebut. Nin. Jadi ikut saya baca. Bisultanim mubinin. Bisultanin mubinin. Okey, mantap. Fatham mubina. Fatham Fatham Mubina. mubina. Okey, alhamdulillah. Jadi jadi yang lain boleh berlatih sendirilah. Jadi yang untuk mim tanwin bertemu mim dengan ni senang sikitlah bunyi dia. Yang jadi susah tu yang minggu lepas punya topik tu. Nun bertemu waw, tanwin bertemu waw, nun bertemu ya, tanwin bertemu ya. Jadi itulah. Siapa yang tak hantar lagi rakaman bacaan tak dapatlah saya tahu. Cantik ke tidak bacaannya. Betul-betul saya dah tak buat list nama tu kan. Pangkah tolak tu. Oh, semua tak buat kerja. Itulah saya pun sibuk sikit sekarang dekat bulan puasa lagi. Itulah. Tapi kalau boleh hantarlah. Sebab bukan untuk saya pun. Bukan untuk saya pun tuan-tuan perempuan hantar tu. Sebab kalau ikut saya lagi seronok lah tak ramai tak hantar. Senang sikit kerja saya. Tak adalah kurang tuan-tuan perempuan. Dia jadi macam bila tuan-tuan dan perempuan hantar tu sekurang-kurangnya saya tahulah tahap bacaan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan dah lah bila tanya dalam kelas semua senyap je. Palau. Jadi dengar rakaman tu lah saya boleh tahu. Tuan-tuan dan perempuan faham ke apa yang saya baca ni. Makin meningkat ke bacaan tuan-tuan dan perempuan. Betul tak? Jadi saya minta sangat. Nak merayu menangis tadi. Hantar ada rakaman tuan-tuan dan perempuan. Ada gurau sikit. Kita ikhlas sikit lah tengah ni. Sebab kita nak masuk kepada topik yang seterusnya. Pandai Ustaz kan. Iaitu berkenaan dengan ni dia. Formula yang seterusnya MXD. Kalau tadi MD, sekarang ni MXD. Jadi MXD ni apa tuan-tuan dan puan? MXD ni maksud dia masuk, tidak, dengung. Kalau tadi kita masuk, lepas tu kita dengung. Sekarang ni pula ada pula formula dia, ada pula hukum tajwid dia. Dia masuk tapi tak dengung. Jadi huruf masuk tak dengung ni senang je lah tuan-tuan dan puan. Hurufnya ada dua je, lam dengan ra. Jadi kena ingat formula ni tuan-tuan dan puan. MD Yauman. MXD lari. MD Yauman. Ya wa mim nun Yauman.
MXD lari. Tulis dalam buku masing-masing. MD Yauman, MXD lari. Begitu. Okey. Jadi apa berkenaan dengan MSD semua ni? Okey. Jadi tuan-tuan puan dengar baik-baik, tengok betul-betul dekat tengah tu. Nun mati atau tanwin bertemu lam dengan ro. Sama je penerangan dia macam MD. Jadi akibat dia pun sama, yang bezakan dia huruf dengan dengung je. Jadi bila saya cakap sama, kaedah nak tahu hukum tu pun sama je lah, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca Al-Quran, kita nampak huruf nun mati, terus kita tengok sebelah kiri. Latih diri tu. Ingat dalam kepala masing-masing. Tulis dalam nota tu. Bila jumpa nun mati atau tanwin dalam Al-Quran, terus tengok huruf sebelah kiri. Jangan nak bergaduh-gaduh lagi lah. Tengok je terus. Tengok huruf sebelah kiri. Sekarang ni huruf sebelah kiri tu lam. Jadi bila lam, formula dia adalah apa dia tuan-tuan puan? Sapuk sikit, sapuk sikit. Aduh, Masya Allah. Formula dia adalah M X D, tuan-tuan dan puan. Kena ingat benda ni. Okey. Jadi bila kita dah tahu, kita dah tulis formula. Jadi kita bacalah. Jadi kita baca. Ingat, dia masuk tapi tak dengung. Kalau tak dengung, satu harakat je lah kita baca. Di bacaan dia akan jadi wa malla. Nampak tak beza dia? Kalau mim dekat situ, dia akan jadi wa mamma. Dia akan jadi dengung. Tapi sebabkan dia huruf lam, sama juga kita masukkan huruf nun tu wamal, wamal, wamal. Tapi kita jangan panjang-panjang lah, jangan lama-lama dekat situ. Dia akan jadi wamalla, wamalla. Begitu. Sama jugalah tanwin, sama jugalah nun mati, sama jugalah tanwin. Memang sama je, semua sama. Jadi contoh ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk lah contoh ni. Jadi sebab saya nak pergi kepada bacaan lah. Laju sikit pergi kepada bacaan supaya saya boleh dengar lah tuan-tuan dan puan-puan punya bacaan. Okey. Jadi jom tengok kepada bawah dia. Jadi untuk contoh ni tuan-tuan dah boleh tengok dah. Kita dah siapkan tulis lah error tu. Kita dah merah kau dah kat sini. Apa yang berlaku semua tu. Jadi ikut saja. Okey. Jadi macam biasalah. Kita tengok kat ayat panjang ni. Tengok dekat ayat panjang ni. Kena tengok satu-satu dulu. Bila kita mengaji, kita kena tengok satu-satu dulu. Tak boleh tak tengok. Jadi kita tengok dah. Okey, huruf pertama tak ada apa-apa, clear. Kita tak right sikit, clear. Huruf kedua, ada pula tanwin. Bila jumpa tanwin, kita tengok huruf sebelah kiri. Jadi huruf sebelah kiri dia adalah lam. Kita tulis dekat bawah tu MXD. Cari lagi. Huruf seterusnya clear. Clear. Ni ada huruf nun ni. Nak kena tengok sebelah kiri tak, tuan-tuan puan? Kena ke tidak? Jawapan dia tak kenalah sebab nun dekat situ ada baris. Dia bukan nun mati kena ingat. Jadi tak perlu kita tengok huruf sebelah kiri. Kita baca je macam biasa. Jadi clear dekat sini. Baru kita boleh baca. Jadi ikut saya baca. Kullun lahu qanituna. Kullun lahu qanituna. Okey, alhamdulillah. Lagi sekali ikut saya baca. Kullun lahu qanituna. Kullun lahu qanituna.
Ada macam mana boleh jadi sabdu kat belakang tu? Nituna. Tuna. Okey, okey, alhamdulillah. Jadi jom tengok pula ayat seterusnya. Sama juga konsep dia. Ha. Ni jangan tanya saya lah huruf apa depan ni. Dah bodoh 4 dah kan. Huruf apa depan tu? Tanya balik. Siapa tahu huruf apa ni? Nak uji Ba. sikit. Ba dengan ba. Ha. Betul. Alhamdulillah. Baik. Ya betul lah. Ni namanya huruf bertindih lah. Jadi dalam Al-Quran dia ada banyak bentuk huruf bertindih ni sebenarnya. Jadi kena ingat lah. Bila ada satu titik mencanak tu, dia boleh jadi 5 huruf tu. Ikhlas sikit lah. Okay. Jadi jom sambung balik kepada topik tadi tu. Macam biasa. Bila kita nampak ayat Quran, bila kita tengah baca, kita tengah baca kan. Bihim ro'ufu. Nampak pula tanwin. Kita kena latih dah diri kita kena laju. Jadi bila nampak tanwin, ini orang kata orang putih macam tough process lah. Thought process. Tak kerti dia menyebutnya. Jadi setiap kali bila kita tengah baca Al-Quran, ayat panjang tu, nampak je tanwin, terus otak kita laju tengok kiri. Tengok kiri, huruf ro. Kalau huruf ro, masuk, tak dengung. Masuk tak dengung, maknanya tak ada dengung lah. Jadi bacaan dia akan jadi Furrohimun. Belakang ni ada tanwin. Nak tengok sebelah kiri tak? Tak payah sebab tak ada huruf sebelah kiri pun. Nak tengok apa? Jadi sebut je lah. Mun. Begitu. Jadi jom ikut saya baca. Bihim ro'ufur rohimun. Bihim ru'um rahimun. Lagi sekali. Bihim ro'ufur rohimun. Bihim ra'ufur rahimun. Okey, mantap. Alhamdulillah. Ini jangan lupa berlatih tau. Saya ajar macam ni. Lepas nanti depan ni kita ni. Okey. Sama juga bila kita baca, tengah baca ayat, jumpa nun mati, stop, kita pergi tengok urus sebelah. Ni ada satu baris ni. Okey, faham. Kita dah mati kat sini. Jadi M, X di sama juga nun mati bertemu dengan lam. M, X di. Jadi bacaan dia akan jadi Illam yakul lakum. Baca. Illam yakun lakum. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Sama juga cari tanwin, cari nun mati. Okey, jumpa satu tanwin bertemu nu, bertemu ro, masuk tak dengung. Jadi ikut saya baca. Tak sama Ustaz. Tak sama? Oh ya ke? Saya punya Bika. Oh ya, insya-Allah. Macam mana boleh lain tu? Betul. Ya ke? Ada, masya-Allah. Okey ni kot. Macam mana boleh lain ni? InsyaAllah. Kalau dekat telefon dia tulis apa? Min rabbika Bika payuk minum. minu. Oh, alamak. Ni mesti edisi lain-lain ni. Saya punya latest ni. Okey, tak apa. Maaf. Macam tu tak apa. Nanti tak apa, nanti saya hantar balik lah dalam grup yang baru punya. Jadi sekarang ni tengok je dekat skrin dulu lah. Patut dah senyap je semua. Tapi lain sikit lah. Okey, tak apa-apa. Tak apa, boleh tengok dekat skrin dulu. Nanti kita akan bagi yang barulah. Sebab itulah rasanya birokun rahim ni lama punya ni. Okey, tak apa. Jadi ikut je saya baca. Tengok dekat skrin. Saya zoom sikit lah. Rapat sikit. Jadi ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghafurur rahimun. Allahu ghafurur rahimun.
Okey, alhamdulillah cantik. Korang tengok juga kat ayat bawah ni. Ha, macam biasa kita baca, kita cari huruf yang bertanwin. Ha, nampak tanwin, terus tengok huruf sebelah kiri. Ya, tak banyak pun. Satu je ayat ni. Ni bila kita dah kenal pasti, baru kita baca. Ha, ikut saya baca. Mus musod musaddiqal lima ma'ahum. Sodikol lima ma'ahum. Ma'akum. Ya, alhamdulillah. Ha. Okay, tapi bagus juga sebenarnya yang lain. Jadi gunakan modul tuan-tuan dan perempuan yang lain tu. Cuba cari hukum-hukum tu. Ha, Maknanya tak ada contoh lah. Kena cari sendirilah. Tanwin dengan nun mati. Jadi kena ingat benda tu lah. Okey, jadi tengok dekat sini. Cari tanwin, jumpa satu. Bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim tadi apa dia? MD. MD. Alhamdulillah. Okey, seterusnya cari-cari lagi. Nun mati bertemu dengan ra. Hukumnya M, X, D. D. Alhamdulillah. Terbaik. Mantap pun Zakia. Jadi lepas kita dah tuliskan formula-formula tu, maka kita pun bacalah. Wajib tukum bi ayatim mir rabbikum. Wajib tukum Wajib Tikum biayatim min rabbikum. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah berkenaan dengan dua hukum ni. Satu masuk dengung, satu masuk tak dengung. Kalau dalam buku lama dia tulis masuk tak dengung lagi kan? Sama kan? Tadi kena ingatlah antara tu. Jadi untuk jom kita pergi kepada muka surah 14. Muka surah 14 ni pun lain sekejap. Sama. Sama sama alhamdulillah. Jadi macam biasalah. Bila kita baca, jom kita tengok ayat yang panjang ni. Jadi macam saya cakap dah kali-kali saya cakap setiap kali kita baca, tengoklah hukum-hukum yang ada. Baris kita dah tahulah. Tak patutlah kita pun kata masih lagi tertukar baris. Tertukar huruf, tertukar harakat tu. Patutnya tak patutlah. Sekarang ni waktu je untuk masa kita tengok huruf nun mati dengan tanwin. Jadi nun mati bertemu dengan ya. Apa hukumnya tuan-tuan dan puan? Dia- Jauh saya nak muka surat tu. Maafkanlah saya tuan-tuan dan puan. Ini memang jenis kurang-kurang sikit tapi itulah. Tuan-tuan dan puan kalau tak suka kita tahu tau. Ustaz ni asyik gurau je. Saya serius sikit. Okay lah, saya serius sikit lah sekarang ni. Nun mati bertemu ya. Apa jadinya tu tuan-tuan dan puan? Asyik. Tu bahan. Okey, tak apa. Nun mati bertemu ya. Hukumnya adalah masuk dengung tuan-tuan dan puan. Ingat, ingat benda ni. Okey, buku saya baca. Ala tuhibbuna ay yaghfira. Tak ada siapa nak ikut ke? Masya Allah. Lagi sekali. Orang bully saya lah. Aduh, lagi sekali. Ala tuhibbuna ay yaghfira. Ala tuhibbuna tuhibbuna ayyaghfiru. Mantap. Alhamdulillah. Okey, jadi saya nak panggil lah seorang. Sedia. Siapa ni jarang-jarang ada tu. Yang pertama sekali saya jemput lah.
Puan Jauhir tak ada. Puan Norizah Bonda. Ada ke tak ada ni? Ni antara yang selalu mic problem dia ni. Puan Norizah, buka mic boleh ke? Hello? Hello? Tak dengar Puan. Sekejap ni. Hello? Tak dengar suaranya. Masya Allah. Okay, tak apa. Tak apa lah Puan Norizah. Tak dengar suara dia. Okay, tak apa. Alhamdulillah. Okay. Jadi, ada tak? Okay, tak ada. Itulah tak ada suara. Tak dengar suara Puan Norizah. Okay, jadi tak apalah. Nanti kita teruskan. Kita jemput Puan Zakiah lah. Puan Zakiah. Cari dulu Nun Mati dengan Tanwin dekat ayat ni. Ada ke tidak? Puan Zakiah ada tak? Ke tak ada mic juga? Masya Allah. Ada. Ada lah. Yang tak ada ni. Aku nak minta bos sponsor. Mic seorang. Seorang satu kan. Aduh. Okay. Puan Zakiah. Cuba cari. Ada tak Tanwin ke Nun Mati ke pada ayat ni? Masuk tak dengung ada. Masuk tak dengar. Mana tu? Waw dengan ro. Dengan Ah, ro. Raw bertemu raw. Sejuk saya. Mana raw ni? Jadi betul. Okay. Raw bertemu raw berbaris tanwin dua depan. Apa kaya dia? Raw baris dua bertanwin depan. Berjumpa dengan raw bersabdu. Maka dia akan jadi masuk tak dengar. Betul Puan Zakiah. Jadi lepas dah tulis tu boleh lah baca. Cuba Puan Zakiah. Saya tolong. Allahu lakum wallahu ghafurur rahimun. Alhamdulillah bagus Puan Zakiah. Boleh tu. Aja malu-malu je Puan Zakiah ni. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Saya belajar zaman dulu punya cara, Ustaz. Zaman dulu punya cara. Zaman dulu macam mana? Kongsi-kongsi sikit. Jadi jadi itulah memang ada cara lama dengan cara dulu lah. Ada banyak beza dia lah. Tapi insyaAllah dengan cara kita ni dia sebenarnya lagi senang lah kita faham. Ke Puan Zakiah rasa cara lama tu lagi senang faham ke cara yang saya ni? Tak apa, Ustaz aja pun faham. Ada faham ke kan? Ada saya tanya. Tapi itulah. Cara lama ni dia ajar lebih pada ni lah. Sama juga Tanwin dengan Nun Mati. Cuma dia ajar nama betul dia lah. Dengan Ma'al Gunah, dengan Mak Gunah, dengan Bila Gunah semua tu. Tapi dekat sini kita ringkaskanlah dalam bahasa Melayu. Okey, Alhamdulillah. Jadi, okey, terbaik Puan Zakiah. Okey, jadi Puan Norizan ni masih tak ada mic eh. Mikrofon dia masih tak ada fungsi. Okay, tak apalah. Seterusnya, Puan Zahari. Puan Zahari. Cari hukum dia. Ini macam banyak sikit. Jam Mimai Yukazibu. Okey, mantap. Tuan Zahari. Terbaik. Jadi Tuan Zahari dia tukar baca. Alhamdulillah lah. Tapi betul lah tempatnya. Dia dekat sini dia dengung. Masuk dengung. Dekat sini dia wajib dengung. Betul tu. Lepas tu dekat sini Nun Mati dengan Ya sama juga. Silap. Betul lah. Masuk dan dengung. Itu je. Kita ulang-ulang benda tu je. Tak ada masalah pun. Yang penting lepas kita dah tahu ni kita kena berlatih lah. Macam Tuan Zahari, Tuan Zakiah ni saya dengar okey lah bacaan dia. Ni bacaan dia akan jadi Faujam mimman yuqadzibu. Begitu. Alhamdulillah. Okey. Jadi seterusnya. Cuba pula pada Tuan Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumin Nuh
qaumi Nuhi wa Adim wa Samuda. Lagi sekali. Okey, tak apa. Puan, Puan pula. Tuan Jamal. Oh, aku tadi. Jadi macam biasa pertama kali tengok dulu Tanwin. Tanwin ada berapa dalam ni? Tanwim ada dua. Ada dua, betul. Alhamdulillah. Jadi sama je lah. Tanwin bertemu waw, tanwin bertemu waw. Jadi hukum dia Dengung. masuk dengung, ya betul. Okey, terbaik tuan. Jadi kena dengunglah dua-dua ni. Jadi cuba baca perlahan-lahan. Cuba dengar betul. Lagi sekali Tuan Jamal. Kau qaumi Nuhim. Him. Jangan him. Heu. Kena ikut huruf juga. Sebab dia huruf waw ni. Heu. Hiwa adu. Ah. Qaumi Nuhi wa Adu Samuda. Mantap Puan Jamal. Cuma jangan lupa harakat kat tengah tu. Dia sekali ikut saya. Okey. Qaumi Nuhin wa Adin wa Samuda. Qaumi Nuhi wa Adu wa Samuda. Baik Tuan Jamal. Alhamdulillah. Macam tu lah. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya dengar hari ni, okey lah. Semuanya dah tahu dah kot tentang nun mati dengan semua tu. Nun mati bertemu ni kena buat apa. Jadi tak ada masalah lah. Jadi jomlah kita dengarkan bacaan seorang per seorang. Jadi Puan Jawahir, mic problem. Puan Jawahir ada ke? Tak respon. Puan Nariza. Puan Nariza dengar, nampak sembang tu, tapi tak dengar suaranya. Tak apalah. Mungkin mic problem juga kot. Okey. Jadi yang ada Tuan Zahari, Tuan Zakiah dengan Tuan Jamal je lah. Jadi ada masa lagi ni. Jom kita dengarkan bacaan seorang. Kita kembali kepada Tuan Zahari. Persilakan. Jadi kena ingat lah. Min waliyyin wala nasirin. Mantap. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Terus hilang ke ni? Kabur ni. Seterusnya. Yuhasabu hisabau yasiro. Okey, bu tu pendek lagi sekali. Yuhasibu hisabau yasiro. Betul kan tu. Sabu hisab macam tu. Yuhasabu hisabau yasiro. Okey, terbaik Nazari. Alhamdulillah. Nazari ni pun mantap bacaan dia. Ini antara yang pro-pro lah ni. Antara orang-orang yang hebat dalam kelas ni. Boleh panggil jadi ketua kelas Nazari ni. Okey, seterusnya Puan Zakiah. Cuba baca. Walakin la yus'uruna. Okey, panjangkan sikit lah tu. Lagi sekali. Walakin la yus'uruna. Lagi sekali. Bukan layus Layus. Layus. Saya pun ikut dah. Yash. Lagi sekali. Walakul la yash'uruna. Tengok baris tu. Sila tu. Lagi sekali. Walakin la yash'uruna. Jangan lupa dalam alif tu Walakil Walakil la yash'uruna. Walakin la yash'uruna.
Lagi sekali. Betul tu. Lagi sekali. Untuk biasakan bacaan kita. walakin la yash'uruna. Okey, terbaik Puan Zakia. Kita tengok huruf sebelah dia pula. Kulu mirris kulu mirris apa ni? Rof Rob. Betul? Rob bikum. Rof Betul. Rob bikum. Rof ribikum Rob bikum. Rabbikum. Okey, nampak Okey, lagi sekali. Kulu mirris Rabbi Qairab bikum. Rabbikum Rizqi rabbikum. Rizbi Rabbikum. Okey, tak nampak kot. Okay. Qi rabbikum. Fi Rabbikum. Okey. Lagi sekali baca daripada awal. Kulu mirris Kori. Apa tadi Ustaz? Ikut saya baca. Sebab sini Lain mir tulis. lepas tu ra dengan zal kan. Jadi riz Riz, betul? Rizki Rabbikum. Rizqi rabbikum, betul? Dalam dalam modul lain Sama. Tak. Oh, Sama. sama je. Yang lain juga. Okay. Alhamdulillah. Jadi kat mana tadi? Ikut saya baca. Kulu mir rizqi rabbikum. Kulu mir rizqi Rabbikum. Qi rabbikum. Fi Rabbikum. Okey. Rizqi rabbikum. Rizqi Rabbikum. Baca satu ayat. Kulu mir rizqi rabbikum. Kulu mir rizqi Rabbikum. Lagi sekali Wan. Qi rabbikum. Ada. Fi Rabbikum. Okey. Okey, cuba satu ayat. Kulu mir rizqi rabbikum. Kulu mir rizqi Rabbikum. Terbaik Wan Zakia. Lagi sekali. Untuk biasakan bacaan. Kulu mir rizqi Rabbikum. Mantap Wan Zakia. Alhamdulillah. Terbaik. Cantik Wan Zakia. Jadi Yalah kena, Ustaz. jadi kena teruskan berlatih lagi dah untuk dapatkan bacaan yang lebih cantik. Okey Wan Zakia. Alhamdulillah. Teruskan Ustaz. Ya. Okey, jadi seterusnya Tuan Jamal. Cuba bacakan ayat yang seterusnya. Solawatum min Solawatum mir rabbihim. Oh, cantik. Alhamdulillah. Terbaik, Jamal. Tepat pada setiap hukumnya. Okey, seterusnya. Fi dulil fi dulal fi dulalil. Sekejap Ustaz. Tak apa, pelan-pelan. Saya tunggu. Fi dulalim min ima qamami. Okey, lagi sekali. Pertama sekali. Huruf apa ni? Dia ada bulat, dia ada bujur, dia ada tiang, dia ada titik. Zo. Oh, betul. Lagi sekali. Lim. Okey, betul. Fi dulalim minal lil minal ghamami. Okey, terbaik Tuan Jamal. Cuma jangan disabdukan huruf yang tidak bersabdu jadi ikut saya baca, huruf semua dah betul lah. Cuma dia macam melekat sikit bunyi dia.
Cuba asingkan. Ikut saya baca. Fi dhulalim minal ghamami. Fi zulalim minal ghamami. Cantik Tuan Jamal. Lagi sekali untuk kebiasaan. Fi fi zulalim fi zulalim minal ghamami. Cantik Tuan Jamal. Alhamdulillah. Ini terbaik Tuan Jamal. Teruskan usaha lagi. Sampai cantik lah. Jadi untuk berusaha macam tu je lah. Kita baca. Masa awal-awal kita baca tu memang kita akan rasa macam Ustaz Yani tak betul, tak cantik ni. Tapi kita ulang, ulang, ulang dan ulang sampai kita dapat bacaan yang betul tu. Bila kita dapatkan bacaan yang betul tu jangan kita terus berhenti. Ini antara masalah-masalah pelajar lah. Saya pun macam tu jugalah dulu. Bukan nak cakap saya ni hebat. Saya pun pernah belajar jugalah. Jadi antara benda yang kadang-kadang kita puas tu nak sekejap je. Contoh macam saya dululah. Saya baca ni kan. Walaki tak betul kan. Lepas tu bila saya dah habis berjaya tu, walakin la yashkuruna. Hebatnya aku. Tukar terus huruf sebelah. Jangan macam tu. Ulang dulu 2-3 kali yang betul tu. Ini tips-tips je lah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Ulang balik 2-3 kali tu. Jadi jangan dilayankanlah malas tu. Saya cakap saya pun pernah pergi pelajar, saya pun pernah malas. Jadi waktu tak dapat bacaan yang cantik tu, memang kita struggle. Tapi lepas dah dapat bacaan yang cantik tu, jangan sesekali kita terus skip. Kita ulang balik. 2-3 kali lah orang kata sebagai kebiasaan kita lah. Jadi yang bawah-bawah ni, jomlah ikut saya baca. Jadi ikut saya baca, dapatkan kebiasaan ni dan nanti jangan lupa hantarkan latihan. Okey, ikut saya baca. Potong sikit. Kan confuse rapat-rapat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna an lan yaqura. Innahu Alam ya surah. Termute pula. Betul lah. Sekali sekali. Innahu dhanna an lan yaqura. Innahu dhanna an la yahura. Alam ya surah. Okey. Macam kita ingat belakang ni 2 rakaat jadi kalau tak boleh jadi kalau macam puan Zakiah cakap tadi lah cara lama tu kan. Jadi kalau tak boleh apa dia ikut rakaat tu gunalah formula-formula yang baru ni. Jadi tuliskan formula yang modul 2 tu. Jangan lupa juga tulis 2 je lah, satu saya tulis. Yang ni MD, yang ni MXD, kita cuba. Bila kita dah tulis macam ni, tengok jadi tak bacaan kita. Jadi jom. Sekarang ni saya dah tulis. Jom kita baca lagi sekali. Innahu dhanna an lan yaqura. Innahu dhanna an la yahura. Nampak? Lepas dah tulis tu dah jadi cantik. Betul tak? Jadi bukan sia-sia yang saya ajar selama ni. Perempuan tuan-tuan semua. Cuma nak kena rajinkan diri kita lah menulis macam budak sekolah. Saya faham kadang-kadang malas. Tapi nak tak nak, kalau nak berjaya, kena buat. Sesiapa yang berusaha, pasti akan mendapat hasilnya. Manjada wajada. Okey, jadi sama juga. Jomlah. Saya tuliskan untuk tuan-tuan perempuan. 2 harakat pun saya tulis ni. Jadi apa yang saya buat ni, tuan-tuan perempuan saya tulis semua ni, tuan-tuan perempuan kena amalkan lah. Kalau ni wajib dengung. Sebab daripada yang kita tulis-tulis ni lah, nanti
kita akan dapat tangkap lah lepas ni. Apa yang kita tulis ni, lepas ni mungkin 2-3 bulan lagi dah tak payah tulis dah. Sebab kita dah boleh nampak je sekali sekali pandang. Jadi ikut saya baca. Farauhu wa rayhanu wa jannatu na'imin. Wa warahul Baik. roraijan Okey, lagi sekali. gandum wajan Pelan-pelan. Tengok huruf satu huruf. Lagi sekali ikut saya. wajan natu naim. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, lagi sekali ikut saya. Farauhu wa rayhanu wa jannatu na'imin. Walau وروح waraihan وجنة نعيم. Okey, Alhamdulillah. Okey, cantik. Okey. Jadi insyaAllah. Itu saja yang dua yang bawah ni. Yang dua yang bawah ni tuan-tuan dan puan. Ini je latihan tuan-tuan dan puan minggu ni. Kalau tak buat tak tahu dah. Ini je latihan tapi susah sikit lah. Latihan dia ada dua. Yang pertama tulis dulu siap-siap. MD, MXD, WD dengan nombor 2. Kita guna baliklah pada formula yang modul 2 tu. Lagi sekali saya kita buat macam sekolah punya lah. Tuliskan MD. Okey. Ni dia punya latihannya. Tuliskan MD, MSD, WD dan 2 pada tempatnya. Jadi jangan lupa lah. Itu latihan yang pertama. Jadi ingat baliklah. MD tu apa, MSD tu apa, WD tu apa, 2 tu apa. Lepas dah tulis, hantarkan gambar lah. Saya nak tengok betul ke tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hantarkan rakaman bacaan. Satu nafas lah saya nak. Satu nafas untuk 4 ayat ni. 4 ayat ni sahaja tuan-tuan dan puan. Jadi teruskan berusaha, insya-Allah. Lepas hantar rakaman ni, kalau cantik, Alhamdulillah. Kalau tak cantik, saya akan betulkan. Jangan risau tuan-tuan. Kita sama-sama berusaha. Terempuan hantar rakaman dan saya akan semak pada tempatnya. Alhamdulillah. Okey, tu latihan dia lah. Lepas tu yang tuan-tuan puan cakap 13 ni muka surat lain kan? Sama jugalah. Gunakan tadi. Tuliskan MD MSD 2 pada tempatnya dan hantarkan rakaman bacaan. Apa? Tak perlu confuse. Nanti saya hantar yang bertulis lah dalam grup. Okey. Jadi itu je lah. Tu asal dia. 5 baris je. Takkan tak boleh tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, selesai kelas kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Okey, tak ada apa-apa soalan jadi apapun, sikit banyak yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada saya lah. Jadi saya minta maaf lah kalau hari ini agak memaksa sikit Bukan apa, saya paksa sebab kita dah nak sampai. Kita dah sampai modul 4 dah ni. Takkan nak kena ulang balik modul. Ke ada yang volunteer nak ulang balik modul tu? Cik bagi tahu. Jadi kita kena serius sikit lah untuk modul 4 ni. Macam saya cakap waktu hujung modul 3 hari tu lah. Apa yang saya cakap? Saya cakap start masuk modul 4 ni tuan-tuan dan puan jangan ponteng kelas lah. Sebab masuk modul 4 ni kita akan banyak input yang kita akan masuk. Banyak topik yang kita nak kena belajar. Ingat tak saya pernah cakap dulu tu? Ke tak ingat dah? Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berjaya. Lagi sekali saya cakap, saya ada dekat sini untuk tuan-tuan dan puan. Saya ada dalam grup tu untuk tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan kena tolong diri sendiri untuk sama-sama bangkit, untuk sama-sama berjaya dalam melancarkan bacaan Al-Quran masing-masing. Sebab saya hanya mampu membimbing,
semuanya terletak pada diri sendiri. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan, jangan lupa ulang kaji, jangan lupa buat latihan. Kita tutup dahulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Okey, sama. Waalaikumsalam semua. Sama. Jumpa lagi. Okay.